Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini kita akan masuk serba sedikit lagi berkenaan dengan pelan dan penguakan. Okey, tersambung pembelajaran kita yang sebelum ni lah. Okey, sebelum tu, okey, sebelum tu, okey. Kita lihat dahulu kita imbas kembali dahulu apa yang sudah kamu pelajari sebelum ni dan kelas sebelum ni. Okey, kita lihat di sini. Okey, apa yang sudah kamu belajar dalam kelas sebelum ni itu berkaitan dengan ada dua unjuran ortogon dan pelan dan menguatkan. Okey, kamu dapat di sini untuk unjuran ortogon kamu dah belajar dua lah. Yang pertama iaitu macam mana kita melukis unjuran ortogon sebuah objek tu dalam dua keadaan iaitu satah mengufuk dan yang satu lagi satah mencancang. Okey, ini adalah dua keadaan dia minta kita lukis lah berdasarkan dua keadaan ni. Yang satu daripada satah mengufuk dan satah mencancang, ataupun daripada kadang soalan dia akan beritahu satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah pandang dari arah Z gitu. Yang sama juga satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y gitulah. Dalam soalan dia akan beritahu apa yang kita perlu lukis. Okey, itu untuk unjuran ortogon. Okey, seterusnya kita tengok kepada pelan dan dongakan. Okey, pelan dan dongakan. Dalam pelan dan dongakan ni, okey, kita tahu juga, okey, jadi pelan, dongakan sisi dan dongakan depan. Okey, ni adalah tiga yang biasanya dia minta kita cari dalam pelan dan dongakan ni. Okey, yang mana pelan ni kebiasaannya dia dari arah pandang atas. Ni dari atas. Dongakan sisi dari tepi lah. Okey, dan dongakan depan daripada bahagian depan. Biasanya untuk dongakan sisi dan dongakan depan ni dia akan beritahu dari arah mana. Contohnya dalam satu bentuk satu objek. Contohnya di sini cikgu bagi di satu segi empat begini. Okey, dia akan beritahu. Contohnya dia minta kita cari dongakan sisi. Okey, dongakan sisi. Okey, sebelum tu dia akan label dululah. Okey, ini biasanya ini contoh saja X. Ini adalah Y. Okey, biasanya dalam soalan dia akan cakap, okey, dia tak akan cari lukis pelan dan lukis dengan skala penuh. Okey, pelan ni dari arah pandang atas lah. Okey, dan seterusnya. Okey, terus yang kedua dongakan dari arah pandang X. Dongakan dari arah pandang X iaitu dongakan depan. Kita nampak sini dongakan depan lah. Okey, dan yang ketiga dongakan dari arah Y. Dongakan dari arah Y. Atau kita boleh sebut dia dongakan sisi lah. Okey, dongakan sisi. Okey, ini adalah apa yang sudah kita belajar dalam kelas sebelum ni. Okey. Okey, jadi kita teruskan. Okey, sebelum tu kita lihat dulu hasil pembelajaran. Okey, hasil pembelajaran. Okey, kita ada dua di sini. Pertama, di akhir pembelajaran ini, murid berupaya untuk mensintesis pelan dan dongakan suatu objek dan melakar objek tersebut dengan betul. Ini yang pertama. Okey, yang kedua, menyelesaikan masalah menggunakan pelan dan dongakan dengan tepat. Okey, ini ada dua hasil pembelajaran kita hari ini lah. Okey. Okey, seterusnya kita masuk pada yang pertama iaitu mensintesis pelan dan dongakan suatu objek dan melakar objek tersebut. Okey. Untuk subtopik ni, okey, kita akan lihat kepada video pengajaran lah melalui YouTube.
cikgu sudah sediakan. Ini cikgu ambil daripada YouTube lah. Okey, kita lihat sama-sama. Okey. Video ini adalah mengenai bahagian ketiga, bab 7, matematik tingkatan 3, pelan dan nolakan. Dan kita akan lihat sintesis pelan dan nolakan satu objek dan melagak objek tersebut. Pada video kedua, kita sudah belajar macam mana untuk melukiskan pelan, nolakan depan dan nolakan sisi diberi objek. Dan hari ini kita akan belajar secara terbalik, iaitu macam mana daripada pelan, depan dan sisi itu lukis kembali objek. Jadi di sini saya nak mengajak adik-adik semua untuk perhatikan. Kalau belum lagi mahir macam mana lukiskan objek, sabar, kita perlu perhatikan satu pasangan gambar raja dulu. Perhatikan macam mana kita mula lukis. Jadi di sini saya berkongsi pemerhatian saya, iaitu macam mana kita nak mula lukis ni. Jadi yang mula lukis ni, kita akan bermula dengan dia punya asas itu, iaitu 3 palang itu. Palang yang menegak, palang yang melintang dan juga lagi satu palang yang condong ini. Sebenarnya yang ini kita dapati daripada bahagian ini, iaitu dalam kita ini gabungan kita nampak di mana kita punya 45 darjah. Walaupun ini bukan semestinya digunakan, tetapi saya perhatikan kebanyakan gambar raja mengikut bentuk seperti ini. Jadi kita lukiskan dulu garisan yang menegak ini, iaitu kita punya HB yang 6 cm, dan kita perhatikan memang gabungan dua garisan ni adalah 6 cm. Lepas tu kita lukiskan yang melintang tu, iaitu kita punya AC atau DC adalah garisan 7 cm, iaitu kita perhatikan 7 cm. Dan satu lagi adalah bahagian sisinya, iaitu kita punya CB, iaitu 5 cm. Jadi bahagian ini kita akan lukiskan dulu, dan kita perlu gunakan garis sembang kerana ini adalah bahagian yang terlindung. Lepas tu kita akan mulakan dengan lukiskan nolakan depan, iaitu garis JK ini. Lepas tu diikuti dengan JE. Lepas tu sambungkan DE tu, dan kita dapat kita nolakan depan, cuma yang kita lukiskan yang belakang tu. Dan kita boleh pergi ke depan, dan disebabkan ini adalah bahagian yang rata, maksudnya depan dan belakang itu sebenarnya adalah sama tinggi, jadi tak ada yang condong. Maka kita boleh pergi di depan, kita buat yang sama, kita lukiskan yang ini. Okey, kita fokus dulu buat yang luar tu, yang dalam itu kita buat kemudian. Jadi kita sudah selesaikan yang depan, maka kita mudah untuk menyelesaikan yang lain, iaitu kita setakat sambungkan semua bucu depan dengan belakang, iaitu H dengan K, I dengan J, lepas tu F dengan E dan A dengan D. Dan akhir sekali, disebabkan kita ada satu garisan FG, maka ini garisan yang padu, maka kita lukiskan garisan ini dan diikuti dengan yang belakang tu, satu garisan bang. Dan ada lagi satu ni adalah LG. Sebabnya ada dua garisan, maka kita lukiskan garisan tersebut. Jadi begitulah caranya macam mana kita nak lukiskan satu objek diberi pelan, depan dan sisi. Jadi mari kita lihat satu contoh. Jadi di sini kita mulakan dengan melukiskan dia punya 3 palang yang utama, iaitu yang menegak, yang melintang dan condong ini. Jadi kita tengok berapa tingginya. Yang tinggi ini kita akan perhatikan yang depan tu. Jangan gunakan yang sisi, sebab sisi itu dia sudah dikemetkan. Sebenarnya yang ini kita perhatikan perkataan tu I dengan I ni. Jadi dia sebenarnya adalah sebelah I tu. Jadi kita boleh tengok gunakan huruf tu. Jadi yang menegak tu kita setakat perlu sukat 1.5. Jadi kita gunakan garisan sembang sebab dia adalah belakang. Jadi kita lukiskan garisan tu. Jadi 1.5 cm. Lepas tu kita lihat yang melintang pula
melintang tu adalah 5 cm. Jadi sama juga kita gunakan garisan sembang. Okey, selepas tu yang bahagian sisi tu iaitu yang ini, sisi 4 cm. Jadi 4 cm tu kita boleh gunakan sudut 45 darjah. Okey, jadi di sini 4 cm. Gunakan garis sembang juga. Okey, selepas tu kita bermula dengan yang depan dahulu, iaitu kita lukiskan yang depan. Kita lukiskan yang 3 cm ini. Jadi yang bahagian ni kita boleh gunakan garisan padu pun boleh, atau guna garisan sembang. Tapi kita kena hati-hatilah sebab kemungkinan ada di lindung juga. Jadi kalau kita rasa ragu-ragu, kita boleh juga lukiskan yang depan tu. Maksudnya yang ini. Jadi kita boleh lukiskan yang ini 5 cm. Disebabkan ini adalah di depan, maka dia akan gunakan garis padu. Jadi ini 5 cm. Kita tahu ini 5 cm. Kalau nak labelkan, kita boleh labelkan sudah. Jadi yang labeling ini kita akan guna huruf-huruf di sini. Kalau tak nampak, kita gunakan yang depan tu. Ini adalah A, B. Yang belakang tu adalah D, C. Dua-dua ni adalah 5 cm. Dan perhatikan dia sebenarnya dalam keadaan yang garis selari lah. Jadi kita boleh sambungkan BC tu, iaitu juga sama juga dengan AD, iaitu 4 cm. Dan kita boleh gunakan garis padu. Okey, jadi di sini kita sudah ada diameter tapak sebenarnya. Jadi kita boleh lukiskan garisan yang menegak tu, iaitu garisan kita punya BH. Jadi kita lukiskan yang menegak tu 5 cm. Ini lukiskan 5 cm. Dan kita boleh lukiskan garisan yang menegak lagi, iaitu yang AF 1.5. Jadi disebabkan dia di depan, maka kita gunakan garisan padu. Dan yang melintang tu adalah FG. Okey, ini adalah FG 3 cm. Dan kita sambungkan ke atas tu. Jadi kita boleh labelkan yang bocor-bocor tu. Ini adalah G. Dan ini 3 cm. Jadi kita boleh labelkan 3 cm. Dan atas ni adalah H. Okey, jadi sekarang baru kita lukiskan yang belakang tu. Yang belakang tu kita boleh lukiskan kita punya CI. Juga 5 cm. Tadi ada iklan sebentar. Okey, lepas tu kita boleh sambungkan HI tu. Dan yang tadi kita boleh balik kepada kita punya DE. Okey, dan sambungkan 3 cm. Dan di sini kenapa tadi saya tidak lukiskan belakang ni, sebab ada bahagian yang disebabkan ini sudah terlindung, maka ni bahagian yang perlu kita gunakan garisan sembang. Jadi lebih baik kita lukiskan yang depan, yang depan dulu, baru kita lukiskan yang belakang, sebab kita tidak tahu mana bahagian yang ada terlindung. Contohnya bahagian ni juga terlindung, maka kita kena gunakan garis sembang. Jadi ini adalah EJ, dan sambungkan J kepada G dengan garis sembang juga sebab dia bahagian tak nampak. Dan kita juga sambungkan FE, dan sebabkan bahagian itu nampak, maka kita gunakan garis padu. Jadi maka selesailah kita punya lukisan objek tu. Cuma kita perlu labelkan tinggi-tinggi untuk bahagiannya. Contohnya panjang ini 1.5, dan dia punya lebar di sini adalah berapa ni? Ini BC adalah 5 juga. BC adalah 4, bukan 5. 4 cm. Jadi maka begitulah caranya untuk melukiskan objek diberi donggakan sisi, depan dan juga balan. Jadi adik-adik semua kena banyak latih lah, sebab soalan macam ni memang anda perlu uji pemerhatian anda. Dan
Kalau yang seragam lebih senang. Kalau ada bahagian yang condong, ada bahagian yang terlindung. Jadi adik-adik semua perlu banyak berlatih supaya pandai untuk melukiskan objek ini. Dan semua ini Okey. Okey. Okey, itu adalah untuk bahagian mensintesiskan pelan dan menguatkan suatu objek dan seterusnya kita melakar objek tersebutlah. Okey, daripada YouTube tadi kita lihat. Okey, kalau kamu tidak jelas, okey, nanti cikgu akan bagikan link YouTube tu di dalam slide cikgu nantilah. Okey, nanti cikgu akan bagi dalam grup kamu. Okey, itu untuk bahagian yang pertama. Okey, seterusnya. Okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada bahagian kedua, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan pelan dan dongakan. Okey, yang ini. Okey, kita lihat. Okey, ini adalah contoh soalanlah, satu contoh soalan. Okey, kita lihat soalannya. Raja di sebelah menunjukkan gabungan dua prisma tegak terletak pada suatu sata mengufuk. Sisi ED, sekejap, senang nampak. Okay. Sisi ED, ED, okay. Lepas tu GA, FC, FC dan IB adalah tegak. Okay. Maksudnya dia ni adalah tegaklah 90 darjah. Okay. Kita tengok soalan pertama, dia minta kita lukis dengan skala penuh, pelan dan dongakan bagi gabungan pepejal tersebut. Okey, dia minta kita lukis pelan dan dongakan. Okey, dongakan dari arah pandang Y dan arah pandang X lah. Okey, kita lihat satu-satu. Okey, kamu semua ni buat dalam bentuk ni kan. Okey. Okey, ni cikgu hanya lakar saja. Okey, sebab ruangan cikgu tidak terlalu besar, jadi tidak muatlah kalau menggunakan ukuran sebenar tu. Okey, jadi ni hanya lakaran saja. Okey, kita mula buat. Okey, kita tulis Sata Kristiani. Okey, Kristian. Okey, ni okey. Di mana dia punya 45 darjah tu. Okey, kita tengok arah dongakan ni. Dongakan sisi dia. Dongakan sisi dia iaitu daripada Y ni. Okey, Y dia arah pandang dia dari kanan ke kiri. Okey, bermaksud dia punya 45 darjah tu adalah di bahagian kiri. Bahagian kiri dan dia punya apa tu maksudnya? Dia punya dongakan sisi tu terletak di bahagian sinilah. Ini dongakan sisi. Okey. Dongakan sisi. Ini depan. Di bawah sini adalah pelan. Okey. Ni dia punya ini awalan saja. Okey. Lepas tu kita mulakan dengan melukis pelan. Okey, melukis pelan. Kita lihat, okey. Bentuk kalau kita nampak daripada arah pandang atas ni, okey, dari arah pandang atas kita akan nampak dia akan membentuk satu segi empat. Okey, kita lukis dahulu. Satu segi empat. Okey. Ni cikgu hanya lakar sahaja ya. Okey. Segi empat. Okey. Dan kita labellah dia punya ni. Label dia punya bucu. Kita tengok dalam gambar aja. Okay, kita lihat dari arah pandang atas, kita nampak I dan B. B di belakang, dia tertutup. Jadi, kita tulis di sini I/B. Okay. Okay, bawah sini, tengok ni C. Bukan C. Ni G, H, A. G dahulu. Lepas tu H, baru A. Lepas tu, okay, yang lain lah. F. Sini F.
J, C. C di bawah sini E, D. Oke, ini tuh. Tapi sebelum tuh, ini belum lengkap lagi. Oke, kita lihat. Kita lihat dari atas. Oke, kita nampak satu garisan membelah segi 4 nih. Daripada F ke G. Oke, dia ada satu garisan di sini. Itu F ke G. Oke, ini adalah yang terbentuk lah. Kalau kita nampak, terlukis pelan dah. Ini ada yang terbentuk. Oke. Seterusnya kita lihat kepada dongakan depan. Oke, dongakan depan dari arah pandang X ni lah. Oke, dongakan depan. Kalau arah dari kita nampak daripada depan, kita juga akan nampak satu segi 4 juga. Oke, dia akan terbentuk satu segi 4 juga. Oke, satu segi 4 juga. Satu segi 4. Oke, satu segi 4. Oke, siap ya. Ini cikgu bersihkan dahulu supaya senang melihatlah. Oke. Tadi di sini ini daripada depan dan ini daripada sisi. Oke. Sudah terdapat begini. Oke, kita tengok bucu-bucu dia lah. Oke, kalau di sini A/B. Lepas tu di sini kita nampak, kalau kita nampak dari pandang X ni, di belakang dia ada C. D/C. Oke, tu. Lepas tu kita tengok di atas ni, kita nampak E. Belakang dia ada F. E/F dan satu lagi. Oke, yang satu ni dia hanya G saja. Tengok G ni kan belakang dia tiada kan? Tiada, jadi hanya G saja. Oke, selepas itu lihat nih. Kan ni dia tidak sama tinggi nih. Yang depan dengan yang belakang ni. Oke, prisma ni dia tidak sama tinggi nih. Yang depan ni lebih tinggi daripada belakang. Jadi yang belakang ni kita kena lukis satu garis sempang lah untuk menandakan ada garis yang tersembunyi di belakang dia ni. Belakang prisma yang paling hadapan ni. Okey. Kita lukis satu garis sempang untuk ni menandakan ada objek belakangnya. Ada garisan di belakang dia. Okey, jadi kita lukis di mana sini garisan dia kita agak beginilah. Ini cikgu hanya anggarkan saja. Okey. Dan ni garisan dia. Okey, dan dia punya label dia iaitu sini J. Sini J. Okey, dan di sini adalah H, I. Okey, H, I. Ini yang terbentuklah. Okey. Okey, suka cikgu mau ingatkan, jangan lupa untuk ni, letakkan dia punya ukuran-ukuran ni. Okey. Okey, cikgu sini cikgu terlupa je tadi. Okey, sini cikgu lukislah, tulis. Ukuran dia 4 cm. Sekejap. Okey, di sini 4 cm. Okey. Lepas tu di bahagian bawah dari sini adalah 6 cm. Okey, kita tengok yang dongakan depan ni pula. Okey. Ukuran dia 5 cm. Di sini GH. Nampak sini adalah 2 cm. Okey, 2 cm. Atas sini adalah 6 cm. Dan bahagian bawah sini adalah 6 cm juga. Samalah 6 cm. Okey, ni untuk dongakan depan. Okey. Dan kita tengok untuk dongakan sisi dari arah pandang Y sini. Y. Dari arah pandang Y. Okey. Kita akan lihat. Ya, kita akan lihat. Ya, gitu ya bentuk. Dia akan keluar bentuk segi 4 juga. Dia akan keluar bentuk satu segi 4 juga. Okey.
dapatnya dia sama tinggi nih, sama tinggi untuk dongakan depan dan dongakan sisi ini tinggi dia sama. Oke, nanti kita tengok kenapa ya. Oke, dia terbentuk satu segi 4. Oke, sebelum tu kita lihat dahulu. Segi 4, lepas tu dia ada satu garis di depannya yang kita boleh lihat kan. Ada satu garisan kita boleh lihat, jadi kita gunakan garisan padu. Garisan penuh lah. Oke, jadi sudah. Oke, seterusnya kita tengok label dia. Oke, tengok label dia. Sepatutnya sebelum kamu buat ni, kamu kena pastikan dahululah ukuran dia tu kena betul lah. Kena betul. Jangan sampai terkurang atau terlebih. Oke, di sini cikgu ingat kembali, sini cikgu hanya melakar saja, melakar. Kalau kamu buat di dalam buku tu, kamu tu lah pastikan ukuran dia benar, ukuran dia betul, samalah. Oke. Jadi kita teruskan. Oke. Di sini kalau kita label dia, kita nampak dia akan terbentuk GE. Di atas sini GE. Oke, di sebelah sini ada F. Tepi sini ada I/J. Tepi sini ada H. Oke, di bawah sini kita ada A/D. Bawah sini kita ada B/C. Oke, dan jangan lupa dia punya ukuran-ukuran dia itulah 4 cm. Di sini kita ada 5 cm, 2 cm. Oke, ini ada yang terbentuk. Oke. Ini cikgu hanya lukis sahaja secara lakaran lah, tidak menggunakan ukuran sebenar. Oke. Ingat ya, kalau kamu lukis, kamu kena gunakan ukuran sebenar lah, ukur guna pembaris tuh, lukis dalam buku. Oke, ini kita tengok jawapan dia. Ni. Ini jawapan dia yang terbentuk lah. Beginilah, ini untuk plan dia, untuk dongakan depan dan dongakan sisi. Ini yang terbentuk. Oke, sini 45. Oke. 45 darjah. 45 darjah. Oke. Seterusnya kita minta soalan B. Minta kita kira untuk kira isi padu untuk gabungan pepejal ni lah. Kira isi padu pepejal. Isi padu. Sekejap ya. Minta kita kira isi padu gabungan pepejal. Gabungan untuk kedua-dua pepejal ni. Okey. Pertama sekali, isi padu kita nampak di sini lah. Di sini cikgu sudah tulis. Okey, ni soalan B. Okey, kita nampak. Okey, kita buat satu-satu. Kita cari dahulu isi padu untuk prisma EDA CFG. Okey, itu untuk prisma yang di hadapan ni dahulu. Okey. Mula-mula cari untuk prisma yang di hadapan ni dahulu. Okey. Nampak di sini macam mana dia buat? 1/2 kita darab dengan 4 darab dengan 6. 1/2 kita darab dengan 4 darab dengan 6. Kita darab dengan dia punya ni. Tapak dia di bawah ni dan tinggi dia 6. Tapak dia tinggi. Sebab dia berbentuk segi 4 tepat kan? Prisma dia berbentuk segi 4 tepat. Maafkan cikgu. Prisma dia berbentuk segi 3 tepat. Okey, jadi gini. Okey, kita dapat kira darab dengan 7. 7 ni adalah dia punya ni. Lebar dia.
lebar dia sebab dia dalam bentuk 3D kan. Jadi kita kena darabkan dengan ni. Darab dengan tinggi untuk dia gabungan pepejal 3D kan. Jadi kita darab dengan tinggi dia lah 7. Okey, begitu juga untuk prisma tegak yang seterusnya tu, yang di bahagian belakang ni. Bahagian belakang ni, okey, bahagian belakang iaitu A, B, C, J, I, H. Okey, prisma yang belakang ni, okey, yang mana terapkan 1/2 darab 4 darab 6 dan darabkan tinggi dia 5. Okey, ni okey, akan dapat dua jawapan ni. Okey. Jadi cara tahu kira isi padu gabungan, kita akan kena tambahkan kedua-dua isi padu untuk pepejalnya, untuk prisma tegak dua-dua tu. Okey, yang satu jadi 184 dengan 160. Tambahkan dan dapat isi padu gabungan pepejal tu iaitu 144 cm padu. Okey, fahamkah? Kamu fahamkah? Kalau macam kamu ada sebarang persoalan ataupun kamu tidak fahamkah, apakah tertinggalkah? Okey, boleh tanya cikgu teruslah. Okey, itu untuk contohlah macam mana kamu menyelesaikan masalah berkaitan dengan pembelan dan penguakan. Okey, seterusnya kita tengok kepada latihan penguakan.